Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tash'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada yang terhormat Usi Masjid Syakirin yang saya kasihi, bahasa wajib ni ada akli, ada syar'i. Kalau wajib akli ni beza. Kalau wajib syar'i ni buat dapat pahala, tak buat berdosa. Wajib salat 5 waktu, umur tak solat dosa, kan? Wajib bayar zakat, umur tak bayar zakat dosa, kan? Ni itu namanya wajib syar'i, atau dipanggil juga dengan wajib taklifi. Hukum taklifi, buat dapat pahala, tak buat berdosa. Hukum taklifi dibagi 5. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Definisi dia jelas lah. Kalau sunat, buat dapat pahala, tak buat tak apa-apa. Mubah, buat ke tak buat, tak dapat apa-apa. Makruh, buat tak dapat dosa, tinggalkan dengan niat, dapat pahala. Haram, buat dapat dosa, tak buat dapat pahala. Kan? Hadirin wal hadirat. Itu nama dia wajib syar'i, hukum aja. Kalau akli dibagi kepada 3. Akli dibagi kepada 3. Wajib, mustahil, harus. Oh, bukan sunat, bukan, ni akli. Akli itu maksud dia rasional. Dia ada 3. Wajib mesti terjadi. Mesti bukan terjadi, mesti ada, tak mungkin tidak ada. 1 tambah 1 mesti 2, tak boleh 3. Kan? Ni Allah wujud, mesti wujud. Kalau tak wujud, siapa yang ciptakan langit ni? Tak logik. Nampak? Tak logik kat situ kita. Mustahil. Takkanlah Tuhan ada 2. Gaduh lah nanti. Mustahil. Akal tak boleh terima. Harus. Boleh tak kalau Allah anugerahkan kita masuk syurga atau masuk neraka? Dan itu hak Allah. Harus. Wajib ke Allah masukkan hamba-Nya yang soleh dalam syurga? Tak wajib. Kan? Nampak ni? Tak wajib, harus. Okey. Hadirin wal hadirat abdillah. Wa wajibun syar'an 'alal mukallafin. Dan wajib atas secara syarak atas sekalian mukallaf. Wajib dari sudut syarak ke atas sekalian mukallaf. Berarti kalau ada orang mukallaf tak buat benda ni, berdosa lah. Berarti ini wajib syar'i, wajib taklifi. Ma'rifatu apa yang wajib? Ma'rifatullahil aliyyil fa'rifi, iaitu mengenali Allah Ta'ala yang maha tinggi martabatnya. Maka ketahuilah bahawa kewajipan ini diwajibkan oleh syarak, bukanlah oleh
akal. Dia nak khabar yang mana benda ini wajib. Wajib diketahui. Diketahui oleh mukallaf. Mukallaf tu siapa? Mukallaf itu kalau syarah dia. Ini yang syarah dia adalah mu'alif tu sendiri, Syekh Ahmad Dardir. Dia sendiri. Saya beli cetakan Mesir ni. Ni cetakan Mesir, Kashidah ni memang ulama Azhar beli kitab ni. Yang mentahkik dia, tahkik tu yang kaji semula, yang bagi dobit dan lain-lain, namanya Dr. Profesor Jamal Farouk Ad-Daqqaq. Syekh Jamal Farouk Ad-Daqqaq ni saya dah ngaji dengan dia. Saya bukan Azhari, tapi saya sempat ngaji dengan dia. Alim. Dia mengajar ni kalau tak payah kitab pun relax je semua dalam hafazan dia tu. Saya duduk dengan dia tu, cakap benda-benda yang dalam, dia syarahkan tu, Masya Allah. Bila saya dia syarahkan tu, fantastic. Ini adalah Syekh Jamal Farouk Ad-Daqqaq. Itu yang mentahkik kitab. So apa dia kata? Mukallaf yang aku maksudkan adalah minas thaqalain, iaitu dari dua jenis, jin dan manusia. Al-insi wal jinni, jin dan manusia. Wa taklif, apakah taklif? Iaitu pembabanan hukum yang Allah wajibkan dan Allah berikan kepada makhluknya. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Bagi manusia, mukallaf itu disyarah dia lah. Al-mukallafu al-balighu al-aqilu alladhi balaghathu da'watuh. Orang yang balik ni dah dewasa lah. Dewasa macam mana Ustaz? Iaitu dah sampai umur sama ada 15 Syamsiah, Qamariyah, bangsa bulan 15 tahun. Atau keluarnya mani kalau lelaki, kalau perempuan keluarnya haid. Keluarnya haid perempuan tu dia kena dah umur haid, iaitu 9 tahun Qamariyah takriban. Berarti dia kena ikut bulan, mata bulan kalender Islam lah. 9 tahun takriban kira-kira. Kira-kira berarti dia boleh kurang 15, tak sampai 15, 14 hari je. Lebih kurang macam tu. 9 tahun kurang 14 hari. Itu kalau dah keluar darah haid, berarti dianggap sudah mukallaf bagi perempuan. Ma'rifatullahil aliyyi fa'rifih. Ma'rifatullahil aliyyi iaitu apa? Mengenal Allah. Wajib mengenal Allah. Iaitu apa? Iaitu al-ilmu. Iaitu mengetahui. Al-ma'rifah. Mengetahui. Sama saja makna. Al-idrakul jazimul mutabiqul lil waqi'. Idrak, pencapaian, mencapai. Jazim, yang pasti, yang tidak ada keraguannya. Al-mutabiqul lil waqi', yang iaitu apa? Yang sesuai dengan kenyataannya. Ini namanya ma'rifah. Mengetahui Allah. Dia betul-betul kena, dia tahu. Wajib dia tahu. Macam mana kita nak tahu Allah SWT, Ustaz? Nanti dia akan syarah. Lalu dia kata, fa'rifi. Mengetahui tersebut, maka tahulah. Annaha wajibatun bisyar'i la bil aqli khilafan lil mu'tazilah. Ini yang tadi saya sebut dalam bracket tadi. Iaitu apa? Maksud fa'rifi oleh muallif, engkau kena tahu. Tahu apa? Bahawa mengetahui Allah itu wajib. Wajib dia itu adalah disebabkan oleh syarak. Maksud syarak ni apa? Iaitu seperti datang daripada Allah. Allah wajibkan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Misalnya. Fa'lam, maka ketahuilah. Annahu, sesungguhnya keadaan.
La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallahu, melainkan Allah. Berarti fa'lam itu ketahuilah, Allah perintahkan kita untuk tahu bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah itu. Ini tiada Tuhan yang berhak untuk disembah. Hadirin wal hadirat hafizatullah. Ini nama dia wajib, wajib syar'i. Bukan wajib akli. La bil akli, bukan dengan akal. Maksud dengan akal tak boleh tak. Tidak mesti. Itu. Tak adalah. Kita kata wajib sebab apa? Sebab syarak bagi tahu ini wajib. La bil akli, bukan dengan akal. Khilafan lil mu'tazilah, berbeza dengan golongan mu'tazilah. Kenapa golongan mu'tazilah mengatakan ini tidak wajib akli? Ini tidak wajib syar'i tapi wajib akli, dan ini adalah batil. Berbeza. Kan? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dia sebut tentang apa? Baik kedua, ay ya'rifa. Apa yang dimaksud mengenal Allah tadi? Yang dimaksud mengenal Allah ni macam mana? Ay ya'rifu al-wajibah wal muhala ma'a jaizin fi haqqihi ta'ala. Ay ya'rifu al-wajibal wal muhala ma'a jaizin fi haqqihi ta'ala. Maksud dia apa tuan-tuan? Yakni maksud mengenal Allah, yakni mengenali yang wajib dan yang mustahil beserta yang jaiz pada hak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib. Yakni mengenali yang wajib dan yang mustahil beserta yang jaiz pada hak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Berarti apa? Allah SWT ini ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat harus. Wajib yang ni nama dia wajib akli, bukan wajib syar'i. Ini nama dia wajib akli. Masuk wajib akli tu apa? Akal tak boleh tidak, melainkan Allah mesti bersifat dengan A, B, C dan lain-lain. Ini yang dimaksudkan wajib tadi. Wajib. Jadi contoh dia. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala sifat wujud. Tak mungkin dah Allah tidak bersifat dengan sifat wujud. Sebab itu dikata di sini al-wajibah ay as-sabit alladhi la yaqbalul intifa'a fi haqqihi ta'ala. Iaitu perkara yang sabit yang tidak menerima ketiadaan sifat tersebut fi haqqihi ta'ala, hak bagi hak Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin wal hadirat hafizah. Muhala, benda yang mustahil bagi Allah. Begitu juga perkara yang mustahil, iaitu perkara yang mustahil adanya perkara itu pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekutu, mustahil adanya sekutu bagi Allah. Hadirin al-hadirat hafizah. Sifat jaiz, apa yang dimaksud sifat jaiz? Iaitu perkara yang harus, boleh ada, boleh tak ada. Maksud dia apa tuan-tuan? Iaitu apa sifat yang boleh pada Allah, boleh tidak ada pada Allah. Iaitu Allah SWT boleh menciptakan manusia. Boleh, ini perkara mungkinan. Menghapuskan dunia ini. Ini semua perkara harus, bukan mustahil bagi Allah SWT. Kerana fi'lu mungkinin autar melakukan perkara yang mungkin atau meninggalkannya. Ini namanya sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Dah tahu dah. Yang wajib ini adalah mengenal Allah ini wajib, iaitu wajib mengetahui sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus.
bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa mislu za fi haqqi rusulillahi alaihimu tahiyatul ilahi. Hadirin wal hadirat hafizah. Seumpama yang telah disebutkan ini wajib juga pada hak Rasul-Rasul Allah. Ke atas mereka penghormatan daripada Allah. Wa mislu dha. Jadi seumpama yang telah disebutkan ini wajib juga pada hak Rasul-Rasul Allah. Wajib pada hak Rasul-Rasul Allah. Alaihimu tahiyatul ilahi. Ke atas mereka penghormatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Yang wajib yang dah dikabarkan tadi itu tidak berhenti kat sini saja, tuan-tuan. Wajibnya bukan hanya pada mengenal Allah, tapi juga wajib mengetahui sifat wajib, mustahil dan harus pada hak para nabi dan rasul. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Iaitu seperti apa? Mengetahui sifat wajib bagi Rasul. Rasul ini mesti ada sifat wajib. Sifat mustahil. Mustahil ia dusta. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Mustahil. Harus. Manusia ini macam manusia. Harus. Dia boleh ni, dia boleh tu. Ni nama dia sifat harus. Bagi para Rasul. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebut di sini makna wajib, mustahil dan jaiz. Apakah makna wajib, mustahil dan jaiz? Fal wajibul aqliyu ma lam yakbali. Fal wajibul aqliyu ma lam yakbali. Al-intifa fi dhatihi fabtahili. Maksud dia apa? Maka yang wajib akli, yang dinamakan dengan wajib akli, adalah suatu yang tidak menerima penafian pada zatnya. Jadi sesuatu yang tidak menerima penafian pada zatnya. Maka rayulah dengan penuh kesungguhan kepada Allah Ta'ala agar kamu diberi kefahaman. Itu nama dia wajib akli. Jadi wajib akli adalah sesuatu yang tidak menerima penafian pada zatnya. Iaitu contoh dia sifat esa. Ini wajib bagi Allah. Jadi tak boleh akal ni nak terima Allah ni tak esa. Susah sangat contoh dia. Okay, kita cari contoh yang lebih mudah. 1 + 1 2. Boleh tak 1 + 1 3? 4 ke 5? Tak boleh. 1 + 1 mesti 2. Mesti 2. Mesti itu nama dia wajib. Necessary kalau bahasa Inggeris. Necessity atau necessary. Ini nama dia wajib. Okey. Lalu dia kata, fabtahili. Maka yang wajib akli adalah sesuatu yang tidak menerima penafian pada zatnya, maka rayulah dengan penuh kesungguhan kepada Allah agar kamu diberikan kefahaman. Fabtahili, supaya kita semua diberi kefahaman. Sebab apa? Hari ini kan ada juga orang yang tak faham. Wajib akli, wajib syar'i, wajib, mustahil, harus. Tu ada yang tak faham. Bahaya. Bahaya. Wal mustahilu kullu ma lam yaqbali fi dhatihi thubuta diddul awwali. Maka mustahil pula adalah setiap sesuatu yang tidak menerima pada zatnya akan sungguh. Iaitu apa? Mustahil tu adalah perkara yang tak mungkin akan ada.
Itu nama dia mustahil. 1 tambah 1, 4. Ini mustahil. Akal kata takkan boleh 1 tambah 1, 4. Dipanggil mustahil. Kullu ma lam yakbali fi dzatihi subuta diddul awwali. Adalah setiap sesuatu yang tidak menerima pada zatnya akan sungguh. Itu maka mustahil adalah lawan atau berlawanan dengan yang wajib. Wajib itu mesti. Mustahil itu impossible. Wa kullu amrin qabilin lil intifa walithubuti jaizun bila khafa. Setiap perkara jaiz, iaitu wa kullu amrin qabilin lintifa, maaf. Setiap perkara yang menerima penafian, wathubut dan sungguh adalah jaiz tanpa kesamaran. Maksud dia apa? Jaiz ni benda yang boleh terima. Ia tidak ada, boleh terima dia ada. Ini nama dia jaiz. Boleh ada, boleh tidak ada. Hadirin wal hadar hafizah. Lalu dia kata, walitubuti jaizun bila khafa. Bila khafa tanpa kesamaran lagi. Maksud dia kita semua kena tahu dah tuan-tuan. Benda ni dah jelas oleh akal kita ni, dah jelas menerima 3 konsep ini. Hadirin wal hadar hafizah. Sebab itu kena belajar, kena mengaji sifat 20. Biar faham hukum akli, hukum taklifi. Ni, kalau orang tak belajar sifat 20, macam mana dia nak tahu benda ni? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Kita masuk muka surat 10 tuan-tuan dan puan-puan. Summa laman bi anna hadzal alama ay ma siwa Allahil aliyil alima. Ini menerangkan alam itu baharu. Maksud dia dunia ini dari tiada kepada ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa alaman bi anna hadzal alama. Kemudian ketahuilah dengan sebenar-benarnya bahawa sesungguhnya alam ini, yakni sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, lagi maha mengetahui, min ghairi syakkin hadithun muftaqirun di annahu qama bihil taghayyuru. Dengan tiada ragu-ragu adalah perkara yang baharu. Innal adam ilal wujud. Lagi memerlukan kepada pencipta. Memerlukan kepada pencipta kerana alam telah berlaku perubahan adanya. Maksud dia apa tuan-tuan? Alam ni baru. Kenapa alam ni baru? Tengoklah alam ni berubah. Langit. Kan? Dulu kita, apa dia panggil? Environment friendly. Teruk-teruk pun kita bakar kayu je tuan. Zaman dulu. Adalah nak keluarkan chemical-chemical ni. Zaman sekarang, alam ni katanya dah berubah. Sebab apa? Global warming. Sebab apa dapat global warming? Banyaknya pencemaran environmental. Pencemaran iaitu, yalah, dunia ni dicemar. Asapnya, chemicalnya, macam-macam, panasnya dan lain-lain. Berarti itu saja menunjukkan bahawa alam ni berubah. Berubah dari tiada kepada ada, pada nanti macam ni. Lepas tu nanti akan hancur. Ini semua dalil bahawa alam ini hadis. Perkara dari tiada kepada ada. Sebab itu dia kata min ghairi syakkin hadisun muftaqirun.
Kalau perkara tersebut alam ini hadis, kalaulah alam ini baharu, alam ini hadis, berarti apa tuan-tuan? Yaitu alam ini, yaitu dia ini perlu kepada orang, perlu kepada zat yang menjadinya, yang menjadikannya, atau zat yang menciptakannya. Berarti nak tak nak dia perlukan kepada Tuhan yang menciptakan alam ini. Tuhan yang menciptakan alam ini itu Allah lah Subhanahu Wa Taala. Berarti dia kena ada. Alam ini mesti ada pencipta. Akal tak boleh terima ada meja. Macam mana boleh ada meja? Oh Ustaz, tak payah tukang kayu. Tak payah carpenter, an-najjar, tak payah. Benda ni dia wujud sendiri. Tak boleh. Saya pun tak percaya. Mestilah ada yang buat dia jadi macam ni, betul? Ada tukang yang menjadikan dia. Hadirin wal hadir hafizakum. Yang dikatakan qama bihi taghayyur. Hadirin wal hadir hafizakum. Huduthuhu wujuduhu ba'dal adam wa didduhu huwal musamma bil kidam. Baharunya alam itu adalah kewujudannya setelah daripada ketiadaan. Jadi alam itu baru adalah kewujudannya setelah daripada ketiadaan. From non-existent into existent. Jadi ia wujud dari ketidakwujudan. Itu dia dimaksud hudus. Bahwa hadis. Apa yang dimaksud hadis? Ini bukan hadis. Itu ilmu hadis. Ini adalah hadis. Iaitu dia awal dia ada alif. Hadis. Hadis itu apa? Baru terjemahan dia. Maksud baru ni dari tiada kepada ada. Okay. Udutuhu wujuduhu ba'dal adam wadidduhu huwal musamma bil kidam. Lawan kepada perkara yang baru itu adalah kidam, qadim. Wadidduhu huwal musamma bil kidam. Baharunya alam itu adalah kewujudannya setelah daripada ketiadaan. Jadi kewujudan setelah daripada ketiadaan. Yang berlawanan baginya pula adalah yang bernama sedia kala. Hadirin wal hadirat hafizahullah. Faham kan? InsyaAllah. Lalu kita masuk pada muka surat 11 tuan-tuan. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kata sifat yang wajib, sifat yang perlu yang necessary, yang apa, sifat wajib, sifat yang Allah SWT mesti ada sifat tersebut. Kalau tidak ada mustahil. Ini adalah sifat wajib. Lalu dia kata apa tuan-tuan? Fa'lam bi annal wasfa bil wujudi minal wajibati min wajibatil wahidil ma'budi. Ini. Fa'lam, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya bi anna wasfal bil wujud, bahawa sesungguhnya bersifat dengan sifat wujud itu adalah minal wajibatil wahidil ma'bud. Itu adalah sebahagian daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-wahidil ma'bud, yang Maha Esa, yang layak disembah. Sebab apa? Sebab dia ambil tafsiran daripada La ilaha illallah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ditafsirkan La ilaha,
Tiada Tuhan yang berhak disembah. Lil ubud, ma'bud. Bihaqqin. Illallahu melainkan Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini dia kata min wajibil awahidil ma'budi. Sifat wujud itu wajib. Idzahirun bi anna kulla athari. Idzahirun bi anna kulla athari yahdi ilal mu'athirin fa'takbiri. Idzahirun, kerana jelaslah bahawa setiap ciptaan, kesan, kulla atharin, bahawa setiap kesan, ini kan kesan, ini semua kesan. Setiap kesan, kesan apa? Kesan dari perbuatan Allah SWT. Allah menjadikan dia untuk tercipta. Allah ciptakan dia. Ini nama dia apa? Kesan. Ada masjid, ada bumi, ada langit, ada pokok, ada taman-taman dan lain-lain. Idzahirun, kerana jelaslah bahawa setiap kesan ciptaan itu menunjukkan kepada yahdi ila mu'athirin fatakbiri, menunjukkan kepada adanya pencipta yang memberi kesan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Semua ini menunjuk kepada adanya pencipta yang memberi kesan. Mu'athirin itu pencipta yang menciptakannya. Semua ni mesti kembali kepada wujudnya sang pencipta. Wadhi tusamma sifatan nafsiyah summa taliha khamsatus salbiyah. Lalu dia khabar kepada kita. Wadhi tusamma, sifat wujud ini dinamakan sebagai sifat nafsiyah. Kemudian yang seterusnya adalah 5 sifat salbiyah. Ini pembahagian dipanggil. Pembahagian sifat. Sifat ini terbagi kepada 4 kategori. Bukan 4 sifat sahaja. 4 kategori. Kategori pertama dipanggil nafsiyah, iaitu sifat wujud. Kategori kedua dipanggil dengan sifat, iaitu dipanggil dengan kategori salbiyah. Kategori ketiga dipanggil sifat ma'ani. Kategori keempat dipanggil sifat ma'nawiyah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sifat nafsiyah tu macam mana? Dia menerangkan zat itu sendiri. Allah wujud. Kenapa dipanggil sifat nafsiyah? Dia menerangkan Allah itu wujud, iaitu zat Allah SWT itu sendiri wujud. Bukan perkara lain yang menyebabkan ia wujud. Tidak. Dia menerangkan zat Allah. Jadi ulama' dia ada perbezaan pendapat dekat sini. Ada yang kata ini apa? Ia adalah sifat. Ada yang kata ia adalah zat, bukan sifat. Habis itu kenapa kata sifat wujud? Dia kata itu tasamuh dengan bahasa saja, bertoleransi dengan bahasa saja. Sebab susah nak khabar. Ini zat wujud, zat itu maksud dia wujud. Kan susah. Tapi lidah orang Islam ni atau manusia ni senang nak khabar, iaitu wujud itu adalah sifat. Bukan apa, wujud itu adalah sifat sebagai bahasa saja, toleransi bahasa. Walaupun hakikatnya wujud itu menerangkan zat Allah SWT itu wujud. Dia bukan sifat, dia adalah menerangkan zat itu sendiri. Ini adalah perbezaan ulama tentang apakah ia itu sifat atau dia itu adalah zat. Hadirin wal hadirat azizah. Jadi dia kata apa? Idzahirun bi anna kulla atharin yahdi ila mu'athirin fatakbiri wa dhi tusamma sifatan nafsiyah.
Ini ialah yang dinamakan sebagai sifat nafsiyah, menerangkan nafsiyah zat itu sendiri. Summa taliha khamsatun salbiyah. Lepas tu yang datang setelahnya adalah 5 sifat yang dipanggil sifat salbiyah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Baik. Ada pertanyaan? Okey. Biasanya masjid ni tak ada pertanyaan. Bukan tak tanya, tak pernah diberi tanya. Tapi kalau kita nak buka pertanyaan juga, insya-Allah tidak ada masalah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Mungkin lepas ni boleh tulis ke atas kertas, bagi kat sinilah. Ini. Okey, lalu dia menerangkan tentang itu sifat wajib bagi Allah, sifat salbiyah, lalu dan lain-lain. Sifat salbiyah. Ini panjang ni kalau nak terang. Kan? InsyaAllah pukul 7.24 kita iktifakkan sekadar ini. Kalau terangkan ni nanti dah lebih. Dia tak boleh terangkan separuh. Kalau terangkan ni dia kena the whole session. InsyaAllah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.